mempersilakan Yang Berhormat Pak Air Besar untuk membuka tirai perbahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya melihat pelaksanaan gaji progresif merupakan satu agenda reformasi yang penting dalam menyelesaikan beberapa masalah struktur di dalam negara kita. Mendepani cabaran peningkatan kos hidup, kita tidak boleh terus-menerus hanya mencari kaedah untuk membendung kenaikan harga barang. Mengisma kawalan harga, pemberian subsidi pukal dilihatlah membantut pertumbuhan industri dan memberi kesan jangka masa panjang terhadap kedudukan fiskal negara. Pemberian dan pertumbuhan gaji yang bermaruah harus terus seiring dengan peningkatan kos sara hidup. Tuan Yang Bertua, item atau bahagian dalam Consumer Price Index dengan izin merekodkan kenaikan harga bulanan kekal di atas purata jangka panjang untuk kebanyakan tahun purata tahun 2022 pada kadar 57.5%, purata 2011 hingga 2019 45.6%. Inflasi terus memberi tekanan kepada kos sara hidup isi rumah. HIES 2022 yang dijalankan 2 kali setiap 5 tahun menunjukkan purata isi rumah di Malaysia membelanjakan berbanding 2019 ke 2022 meningkat sebanyak 11.96%. Walaupun Datuk Yang Pertua, purata pendapatan isi rumah baliguna disposal income dengan izin bulanan hanya meningkat 1.7%. Pendapatan median isi rumah boleh guna bulanan hanya meningkat 1.9% berbanding seperti mana yang saya sebutkan tadi, peningkatan kos sara hidup juga tidak selari dengan peningkatan pendapatan di Malaysia. Tuan Yang Pertua, bantuan sara hidup disasarkan kepada isi rumah yang terdedah dengan kos sara hidup yang tinggi. Peningkatan gaji yang seiring dengan produktiviti sekiranya kita dapat melaksanakan dasar gaji progresif dapat mengurangkan pergantungan kepada bantuan kerajaan. Apabila gaji meningkat, Datuk Yang Pertua, pergantungan kepada program bantuan kerajaan juga akan berkurangan. Tuan Yang Pertua, simpanan persaraan tidak mencukupi adalah isu kritikal di seluruh dunia. Ia dijangka menjadi lebih teruk pada masa hadapan. Forum Ekonomi Dunia World Economic Forum mengunjurkan bahawa simpanan pencen global akan menghadapi kekurangan sebanyak 400 trilion USD menjelang 2050. Jangka hayat yang lebih panjang dan nisbah tanggungan yang lebih tinggi sukar untuk memenuhi keperluan selepas mereka bersara nanti. Malaysia juga, Datuk Yang Pertua, berhadapan dengan trend global ini. Tahap pendapatan di Malaysia kekal rendah manakala tahap keberhutangan isi rumah secara relatifnya tinggi. Faktor ini melemahkan kapasiti simpanan rakyat Malaysia. Pendapatan yang lebih tinggi akan diterjemahkan kepada caruman dan simpanan yang lebih tinggi kepada KWSP di samping membantu populasi negara kita yang semakin menua. Datuk Yang Pertua, saya sedar bahawa dasar gaji progresif ini bersifat melindungi pekerja yang terlibat secara formal dalam sektor swasta. Wujud kegusaran saya, Datuk Yang Pertua, terhadap nasib pekerja yang tidak formal di Malaysia. Kumpulan ini mewakili 17.9% daripada keseluruhan pekerja di Malaysia. Peningkatan gig ekonomi menyumbang penurunan kadar pengangguran belia di Malaysia. Tetapi terdapat peningkatan yang berterusan dalam pekerja bekerja sendiri. Pekerjaan tidak formal dalam tempoh 5 bulan pertama tahun 2023 meningkat 7.7%. Mengatasi jumlah pertumbuhan guna tenaga sebanyak 2.7% pada 5 bulan pertama 2002 dan secara keseluruhan tahun 2022 sebanyak 3.5%. Datuk Yang Pertua, dari tahun 2011 hingga 2021, pekerja separuh mahir mempunyai pertumbuhan gaji terendah pada kadar 4%, di belakang pekerja mahir 6.9% dan pekerja mahir 4.9%. Peningkatan jumlah indeks gaji negara ini didorong oleh golongan berpendapatan tinggi. Terdapat perbezaan besar gaji antara kelas kerja. Ini penting kerana memandangkan pekerja separuh mahir dan kurang mahir membentuk 46% kepada pekerjaan.
nisbah antara pekerja separa mahir dan pekerja tidak mahir pada tahun 2010 adalah 1:0.7 berbanding pada tahun 2022 telah meningkat 1:0.9%. Maka penting untuk kita, Datuk Yang Pertua, memperincikan di dalam dasar ini setiap kelas kerja bagi kemahiran rendah, sederhana dan tinggi dan memastikan gaji mereka adalah berpadanan dengan kemahiran. Datuk Yang Pertua, melangkah ke hadapan Pelan Induk Negara baru-baru ini, Rancangan Malaysia ke-12, NIMP, NETR telah melakar laluan ke hadapan untuk ekonomi negara kita. Hala tuju yang dilakarkan seharusnya dipantau secara berterusan dan dapat direalisasikan agar masalah guna tenaga tidak penuh berkaitan kemahiran dapat diatasi, dan saya nampak dasar gaji progresif ini akan memberi kursus latihan dan pembangunan keupayaan pengetahuan pekerja berasaskan kepada dasar polisi yang baru NIMP dan NETR. Datuk Yang Pertua, peningkatan gaji kepada pekerja sering dikaitkan dengan beban kepada majikan. Namun, pelaksanaan gaji progresif adalah dilihat sebagai pemangkin kepada perniagaan mereka untuk terus berkembang dengan baik. Malaysia Talent Workforce Insight 2023 menunjukkan bahawa, Datuk Yang Pertua, 45% tenaga kerja berada di tempat kerja semasa mereka kurang daripada 2 tahun dan 68% pekerja berminat untuk menukar peranan industri atau kerjaya. Datuk Yang Pertua, dengan melabur dalam pekerja dan menyediakan laluan kepada gaji yang lebih tinggi, majikan boleh memupuk tenaga kerja yang lebih terlibat dan setia, mengurangkan kadar pusing ganti yang lebih mahal. Datuk Yang Pertua, faktor yang menentukan pelaburan ke negara kita bukan hanya dilihat kepada berapa jumlah gaji yang kita bayar kepada pekerja, tetapi ia lebih terlihat kepada saiz pasaran, dasar ekonomi terbuka, interest rate dan exchange rate. Dan saya tak nampak kalau ini menjadi beban kepada masyarakat, kepada majikan, kerana apa? Majikan juga akan mendapat manfaat kepada pelaksanaan gaji progresif sekiranya dapat dilaksanakan dengan secepat yang mungkin. Datuk Yang Pertua, ia juga dapat mengecilkan kesenjangan pendapatan, income inequality. Nisbah gaji CEO dan pekerja di Malaysia meningkat dari 98 pada 2010 kepada 141 pada tahun 2019. Kalau nak dibandingkan dengan tahun 1990-an, nisbah gaji CEO dan pekerja adalah berkadaran 30 kali ganda. Itu sebabnya saya mohon kerajaan perlu mengambil langkah yang selanjutnya untuk memperkukuhkan urus tadbir korporat, meningkatkan keterusan gaji CEO, menutup kelemahan cukai korporat yang bagi mengecilkan jurang ini, iltizam untuk kita meningkatkan bahagian papasan kerja CE dengan selaras ekonomi madani, saya yakin kita akan dapat capai. Datuk Yang Pertua, model gaji progresif bukan sahaja sekadar dasar, ia adalah seruan untuk kita bertindak. Cabaran untuk membentuk semula landscape ekonomi kita dan mewujudkan masyarakat di mana setiap individu berpeluang untuk berkembang maju. Dengan mengamalkan prinsip gaji progresif, kita boleh memperkasakan pekerja, memperkukuhkan ekonomi, membina masyarakat yang lebih adil dan saksama untuk semua. Berdasarkan 8 perkara yang saya sebutkan tadi, Datuk Yang Pertua, saya amat menyokong dasar gaji progresif. Namun, ada beberapa sedikit kegusaran yang ingin saya kemukakan kepada Yang Berhormat Menteri. Yang pertamanya, bagaimana pemilihan 1000 syarikat? Walaupun telah dinyatakan sebentar tadi, adakah ia dipilih mengikut negeri-negeri Pantai Barat, Pantai Timur dan juga Borneo? Kita lihat garis masa Yang Berhormat Menteri sehingga September 2024. Saya meneliti huraian kertas putih Yang Berhormat Menteri sebentar tadi, banyak menyebut tentang impak. Tetapi September 2024, apabila kita buat projek rintis, tetapi adakah impak dari segi peningkatan kendiri latihan dan pembangunan minda pekerja itu dapat dipertingkatkan dalam tempoh yang kecil atau tempoh yang singkat. Dan saya yakin walau bagaimanapun kita mesti lakukan dasar progresif ini secepat mungkin, Yang Berhormat Menteri, kerana ini merupakan seperti yang saya sebutkan tadi, ia adalah seruan untuk kita bertindak. Dengan itu, Datuk Yang Pertua, saya menyokong kertas putih dasar gaji progresif. Terima kasih, Datuk Yang Pertua. Terima kasih, Yang Berhormat Paya Besar.